Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 April 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Antara berita yang menarik tengah hari ini, ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2020 dibatalkan susulan negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin berkata, keputusan ini akan terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ibu bapa tentu bertanya, bagaimana pula dengan murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan UPSR dan PT3 tahun ini? KPM ingin memaklumkan bahawa ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2020 dibatalkan. Pembatalan UPSR tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid setelah mengikuti pendidikan peringkat rendah kerana penilaian boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah lain. Bercakap dalam sidang media di Kuala Lumpur pada Rabu, beliau turut memberitahu tarikh peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM bagi tahun 2020 akan ditunda kepada suku pertama tahun 2021. Manakala katanya, untuk calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, tarikh peperiksaan semester 2 diubah kepada bulan Ogos 2020, manakala peperiksaan semester 3 akan diadakan dalam suku pertama tahun 2021. Beralih ke laporan COVID-19 di Sarawak, dengan 8 lagi kes baharu positif telah direkodkan di negeri ini setakat Rabu. Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, kesemua kes positif itu dirawat di Hospital Umum Sarawak. Bercakap dalam sidang media COVID-19 di Kuching pada Rabu, beliau memberitahu sebanyak 150 kes baharu pesakit di bawah siasatan PUI dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 2,949 kes. Daripada jumlah 172 kes PUI baru yang dilaporkan hari ini, 67 kes adalah disaring di Komplek Belia Sukan dan 55 kes disaring di Hospital Umum Sarawak. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, beliau memberitahu terdapat 4 kluster utama kepada pembawa positif COVID-19 di Sarawak. Sehingga kini kita dapat 4 kluster utama yang dikenal pasti. Yang pertama adalah kluster Good News Fellowship Conference, mempunyai kes 117. Kluster Tabligh, total kes positif 92. Family RK bracket Italy 50. Kluster Healthcare Worker 13. Seterusnya, beliau mengumumkan penambahan pusat saringan COVID-19 di Kuching dan Samarahan yang merupakan kawasan zon merah. Jelasnya, ia bertujuan meningkatkan kapasiti pusat saringan COVID-19 di Hospital Umum Sarawak dan Kompleks Belia dan Sukan yang sedia ada. Ada 2 lagi, iaitu di Dewan Syuarah Kota Samarahan. Ini untuk orang awam di Kota Samarahan dan juga pandu lalu. And also we have a klinik kesihatan Putrajaya. This is for Barisan Hadapan, also untuk pandu lalu. Sementara itu, beliau memaklumkan sejumlah 6.5 juta ringgit PPE dari China di bawah pakej bantuan Sarawakku Sayang telah dihantar ke 33 fasiliti kesihatan di seluruh negeri. We have purchased PPE, the value of ringgit Malaysia 6.5 million, and it was brought by chartered flight from Mas Cargo, arrived in Kuching on the 9th of April, and this has been distributed to 33 medical facilities di seluruh Sarawak. Tomorrow they'll be sending to another 3 to Dalat, Mukah and Darul.
Dalam pada itu, beliau menjelaskan pengagihan penutup mulut dan hidung kepada seluruh rakyat negeri ini akan dilakukan dalam masa terdekat. Untuk kawasan merah, kita akan bagi 6 keping untuk satu setiap isi rumah. 6 keping. Dan untuk kawasan kuning dan hijau, kita akan bagi 4 keping. We know this is not sufficient, but at least can supplement, because not easy also to get the mask. Beralih kepada sumbangan peralatan pelindungan peribadi PPE. Dalam menghadapi kemelut pandemik COVID-19, golongan yang paling terkesan adalah petugas kesihatan yang berada di barisan hadapan. Ini kerana mereka bukan sahaja bekerja siang dan malam, namun terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Justru bagi mengurangkan risiko ini, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Subuyau, Datuk Julaihi Narawi dan Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim telah menyumbang PPE iaitu sebanyak 60 pasang jumpsuit kepada Kelab Perubatan Bahagian Semarahan. Berita seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK mengajak rakyat negara ini untuk memanfaatkan waktu di rumah dengan berkongsi bakat seni dan budaya menerusi pertandingan secara online yang diajarkan agensi-agensi di bawah seliaan kementerian itu. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, beliau kagum melihat kreativiti yang ditonjolkan oleh rakyat negara ini yang menghasilkan pelbagai video pendek di media sosial sepanjang berada di rumah dalam tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Minta supaya oleh kerana orang semua duduk di rumah, jadi kita minta supaya mereka ini menghasilkan kata orang bakat-bakat daripada di kalangan mereka ini semua, termasuk yang dari Aswara. Jadi kita mempunyai agensi yang boleh mencungkil bakat orang dan pada masa yang sama mereka yang menyertai pertandingan-pertandingan melalui online. Datuk Seri Nancy menambah, semua produk yang disertai secara online akan dibayar sebagai galakan dan motivasi kepada mereka. Kita membayar mereka kerana untuk mereka to stimulate the growth of economy di kalangan mereka, bagi mudahkan saya nak cakap, supaya mereka ini dapat mencari cara bagaimana untuk mendapatkan pendapatan, meningkatkan ekonomi mereka, dan semuanya ini melibatkan orang tempatan. Orang tempatan dari segi orang kita lah di Malaysia ini. Dan yang menarik lagi ialah di mana kalau ada mereka yang pandai mengambil gambar misalnya, fotografer, mereka juga boleh menunjukkan bakat itu, bagi tahu kita. Ambil gambar yang menunjukkan tempat di mana mereka pergi, di kampungnya kah, yang orang tidak tahu bahawa ini boleh dijadikan bahan pelancongan. Masih lagi perkembangan PKP. Penduduk di Balingian digesa terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah memasuki fasa 3. Adun Balingian Abdul Yaakob RB berkata, kerjasama dari rakyat kepada keputusan kerajaan itu penting bagi usaha memutuskan rantaian COVID-19. Kes virus kita tu masih naik, jadinya dapat sekurang-kurangnya memutuskan rantaian virus COVID-19 tu. Nasihat saya kepada rakyat di N58 Balingian, patuhilah PKP. Jarak kita semualah, ataupun dalam arti kata lain social distancing. Sementara itu, Ketua Kaum dari Kampung Lintang Balingian, Hairi Manggali berkata, usaha wakil rakyat mereka amat dihargai dan diperlukan untuk meringankan beban penduduk sepanjang PKP. Sungguh bersyukur pada hari ini sebab kami telah menerima sumbangan daripada N58 Balingian, iaitu saudara YB Yaakob Haji Arbi. Dengan bantuan ini dapatlah mereka untuk meringankan beban sepanjang PKP ini. Bagi Ketua Kaum Kampung Masjid Jaihui Mohidin, bantuan makanan Sarawak Ku Sayang tampak diperlukan penduduk untuk berdepan dengan PKP susulan COVID-19 masih melanda ketika ini. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga YB kita, wakil N58
58 Belengan mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan berupa makanan untuk sementara kita menunggu PKP ini ditamatkan. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan perkongsian video mengenai kesan dan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Pesakit COVID-19 meningkat. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Ish, lama lagi lah kena duduk di rumah. Kalau keluar juga, Askar dengan polis akan tangkap. tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana, dah berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah, Tanda. Kawan-kawan, patuh arahan kerajaan, duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama kita perangi dan putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Betul. Kita teguh, kita menang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.